Okey, baik. Algoritma. Pembangunan algoritma. Okey, kalau tengok kat sini, dia punya maksud dia, algoritma ialah satu siri langkah atau tindakan yang jelas yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Yang penting kat situ langkah-langkah atau tindakan. Nampak tak perkataan kat situ? Tindakan ataupun dalam bahasa Inggeris dia action. Kalau action tu ialah kata kerja lah. Contohnya apa? Yang ada tu. Memasukkan. Mengeluarkan. Pandai, terima kasih. Dan dia ada last kali, yang kedua, keyword dia adalah dia menghasilkan output. Okey, dua jenis masalah pengatur caraan iaitu algoritma search dan algoritma sort. Search dan sort. Kalau kita tengok definisi dia ataupun maksud dia, search tu apa? Search. Bahasa Inggeris ni. Kalau bahasa Melayu dia? Cari kan. Kalau sort, susun. Atur. Menyisih. Okey, ciri-ciri search. Okay, kita tengok search dulu. Search ialah proses untuk mendapatkan sesuatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Dia ada senarai dah. Kita cuma perlu buat apa? Proses untuk mendapatkan sesuatu item. Okey, manusia boleh mengarahkan aplikasi pemprosesan kata untuk mencari satu perkataan yang berulang dalam suatu senarai. Dalam bidang pengkomputeran, search amat penting untuk membantu manusia mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan lebih cepat. Okay, takat faham kot apa maksud search, dan kamu pun memang duk apply benda ni selalu dalam internet. Okey, terdapat dua jenis search iaitu linear search dan binary search. Okey, linear search ialah satu teknik untuk mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Satu senarai panjang tu, kita nak dapatkan sesuatu item. Salah satu item daripada senarai panjang tu. Carian akan bermula dengan item pertama yang terdapat dalam senarai. Jika item pertama bukan item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item yang kedua. Jika item kedua bukan, carian diteruskan dengan item ketiga dan seterusnya hingga item yang dikehendaki dalam senarai tu. Kemudian, okey, ini contoh bahagian 1, bahagian 2. Contohnya bahagian 1 buah nanas, bahagian 2 buah apa tu? Buah oren. Bahagian buah oren, bahagian 3 buah tembikai dan bahagian 4 buah apple. Okey, carian bermula di bahagian pertama. Adakah tembikai di bahagian 1? Tidak. Carian bermula di bahagian kedua. Adakah tembikai 2? Tidak. Adakah tembikai bahagian 3? Ya. Bahagian ketiga mengandungi buah tembikai. Carian dihentikan. Ni algoritma ni pernah jumpa kan benda-benda macam ni kan? Kalau kita panggil dalam apa kita duk buat apa? Carta alir tu kan? Carta alir tu bahagian ni kita panggil apa? Yang ada diamond tu kan? Pilihan. Betul tak? Ya, tidak, ya, tidak tu. Betul. Betul ke betul? Sambil-sambil belajar ni kita cuba kat benda lepas tu supaya kita ingat balik lah. Revision. Okay, yang tu linear search. Yang ni binary search. Binary search ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dui pilihan. Item-item dalam senarai perlu diisih. Itu perkataan maksud. Isih tu apa? Senarai perlu diisih. Sort tu kan? Sort. Senarai perlu diisih dalam urutan menaik. Item yang berada di tengah senarai akan disemak
Jika item di tengah ialah item yang dikehendaki, maka carian akan tamat. Jika tidak, item yang dikehendaki dibandingkan dengan item di tengah senarai itu. Binary ni dia tak mula daripada awal, dia mula daripada mana? Tengah kan? Okay, jika item yang dikehendaki lebih kecil, maka item di tengah senarai serta semua item di sebelah kanan diabaikan. Jika item dikehendaki lebih besar, maka item di tengah senarai serta semua sebelah kiri diabaikan. Ni kecil besar ni macam mana ni? Kita tengok . Proses ini diulang pada senarai item yang tinggal dan berterusan sehingga item yang dikehendaki diperoleh. Jika item yang dikehendaki tidak diperoleh apabila carian selesai, maka carian ditamatkan tanpa hasil. Okey. Keyword dia kat sini, dia highlight kat situ apa dia? Maksudnya tengah. Di tengah lah, mula daripada tengah. Okey, contoh kat sini. Carian nombor 76 dalam senarai nombor berikut. 76 dalam senarai nombor berikut. Langkah 1, letakkan indeks bermula dengan 0 dan isihkan nombor mengikut urutan menaik. Ni sort ni. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Letakkan indeks lah bermula daripada 0. Okay, susun secara menaik. Kemudian, langkah yang kedua, item pertengahan dikenal pasti. Bandingkan dengan item yang dicari. Okey, item tengah dia mana? Item pertengahan. Okey, sini kita nampak ada 6 item kan. Jadi dia ambil item tengah tu ialah item yang ketiga. Belilah sebab dia berada di tengah juga kan. Jadi item pertengahan dia ialah 24. Item pertengahan 76 tu lebih besar daripada 24. Jadi bahagian mana yang perlu diabaikan? Kiri. Kiri. Item pertengahan, dia buat ada calculation kat sini. Item pertengahan 0 tambah 5 bahagi 2 sama dengan 2.5. So sebab tu dia ambil 2 tu nah, sebab dia tengah dia ialah 2.5. So dia ambil 2. Dia tak bundarkan ni, maksudnya dia ambil yang depan tu 2 kan, 2.2 tu. Perpuluhan diabaikan. So dapatlah item pertengahan dia. Item pertengahan dia 76 tu besar, jadi sebelah kiri akan diabaikan. Langkah ketiga, item 24 dan item yang lain di sebelah kiri diabaikan. Item pertengahan dikenal pasti semula untuk mencari nombor dalam senarai. Okey, bila diabaikan sebelah kiri, sebelah kanan kena cari balik item pertengahan dia. Buat semula urutan isih tu. Isih 0, 1 dan 2. Jadi 0 tambah 2 bahagi 2 sama dengan 1. Jadi dia pilih 1 tu sebagai item pertengahan. Dapatlah 76 sama dengan 76. Faham nah? Ingat. Okey, dah siap. Sekarang kita tengok sort pula. Sort ialah proses mengisih atau menyusun item-item dalam suatu senarai linear mengikut urutan yang tertentu. Dalam bidang pengkomputeran, sort ialah teknik yang penting untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Sort ni susun. Terdapat 2 jenis sort iaitu bubble sort dan bucket sort. Okay, bubble dan bucket. Mari Zat. Okey, kita pergi ke bubble sort dulu. Kalau terjemahan, kalau bubble tu apa? Buih. Kan? Buih. Bubble sort ialah satu teknik pengisihan yang mudah untuk mengisih item-item dalam senarai mengikut urutan menaik atau menurun.
Apa balik dah. Teknik pengisian yang mudah untuk mengisi item dalam senarai mengikut urutan menaik dan menurun. Teknik isihan ini bermula dengan membandingkan dua item pertama dalam senarai. Membandingkan dua item pertama dalam senarai. Bagi isihan yang melibatkan urutan menaik, item pertama dengan item kedua akan bertukar tempat jika nilai item pertama lebih besar daripada nilai item kedua. Okey. Bagi isihan yang melibatkan urutan menurun pula, item pertama dengan item kedua akan bertukar tempat jika nilai item pertama lebih kecil daripada nilai item yang kedua. Okey. Perbandingan dua item bersebelahan akan berterusan pada item-item seterusnya sehingga ke item terakhir. Kita contoh, ada contoh. Okey. Contoh lah. Okey. Langkah pertama. Bandingkan dua item pertama dalam senarai iaitu 3 dengan 1. Ini ialah item yang pertama. 3 dan 1. Oleh sebab 3 tu besar daripada 1, maka tiada sebarang penukaran tempat dilakukan. 3 besar daripada 1, maka tiada penukaran tempat. Okey. Bandingkan dua item seterusnya iaitu 1 dan 8. Antara 1 dengan 8. 1 dengan 8, 1 tu kecil daripada 8, maka penukaran tempat perlu dilakukan antara 1 dengan 8. So dia jadi daripada 318 jadi 381. Seterusnya bandingkan 1 dengan 4. Penukaran tempat perlu dilakukan kerana 1 kecil daripada 4. So 1 dan 4, disebabkan 1 tu kecil daripada 4, maka perlu tukar. Jadi 4 di depan, 1 di belakang dia. 1 dan 4 3841. Adik siapa tu? Okey, seterusnya langkah yang keempat. Dua item seterusnya perlu dibandingkan. Dua item seterusnya yang perlu dibandingkan ialah 1 dan 2. Oleh sebab 1 tu kecil daripada 2, maka kedua-dua item perlu saling bertukar. Jadi, dia jadi apa? 38421. Maka kedua-dua item perlu saling bertukar. Kesemua item telah melalui proses bubble sort, tetapi senarainya masih belum berada dalam urutan menurun. Maka proses perbandingan diulang semula. Sekejap. Bandingkan semula item pertama dengan item kedua. Ulang balik cara yang pertama. Ulang balik langkah 1 tu. Bandingkan semula item pertama dengan item kedua. Perhatikan 3 kecil pada 8, maka tukar. Perlu ditukar jadi 38. Jadi sekarang ni jadi 83. Kemudian bandingkan pula 3 dan 4. Maka kedua perlu ditukar iaitu 8 jadi 843. Seterusnya banding pula 3 dengan 2. Betul dah. Check pula seterusnya 2 dengan 1 pun 2 besar pada 1 jadi betul. Tidak perlu ditukar. Kesemua item telah diisi mengikut urutan menurun. Maka proses bubble sort dihentikan. 84321. Sebenarnya benda ni kamu kalau diberi nombor macam ni pun dengan cepat kilat kamu boleh susun kan. Kamu boleh susun yang besar tu boleh kira yang kecil belah kanan ni kan. Cuma dekat sini kita belajar teknik macam mana, apa maksud bubble sort tu. So kamu kena ikut langkah step by step. Bandingkan dua yang pertama, kemudian dua yang kedua pula, dua yang ketiga, bandingkan satu-satu. Ikut langkah-langkah dia. Faham maksud cikgu tu? Kita nak ubah dengan cepat boleh, tapi dah kita belajar bubble sort ni, jadi kita kena ikut urutan langkah dia. Okey, seterusnya bucket sort. Bucket tu timba, dia bagi baldi. Bucket sort ialah satu teknik mengasingkan item-item dalam senarai tertentu ke dalam baldi. Itu dia bucket. Seterusnya item-item di dalam baldi akan diisi dan disusun semula ke dalam senarai. Bilangan baldi yang diperlukan bergantung kepada pengatur cara dan bilangan item dalam senarai perlu diisi.
Contoh isihan mengikut urutan menaik bucket sort. Jika diberi huruf, tadi ni nombor sekarang ni huruf, diberi huruf, ada berapa huruf tu? 3, 6, 9. 9 huruf. Sediakan 3 buah baldi dan tetapkan julat yang sesuai bagi item yang diletakkan dalam setiap baldi. So, item A, item pertama, baldi yang pertama tu A hingga C. Baldi yang kedua D hingga F. Baldi yang ketiga G hingga I. Okay, dia buat macam kumpulan-kumpulan macam tu. Kemudian, item yang perlu diisi dimasukkan ke dalam baldi mengikut julat yang betul. Jadi, campak-campakkan huruf-huruf tadi tu masuk ke dalam baldi yang betul dalam kumpulan dia. Okey, isi item dalam setiap baldi secara berasingan dan masukkan semula item yang diisi ke dalam senarai. Okey, isi item dalam baldi secara berasingan. Isi tu maksudnya apa tadi ni? Susun kan? Dan masukkan semula item yang telah diisi ke dalam senarai. Sekarang ni, buat keluar balik balon tu. Kita panggil balon pula. ABC huruf tu buat keluar balik dan susun balik. Jadi ABC, baldi yang kedua DEF, baldi yang ketiga GHI. Keluarkan item dan susun dan isih. Malah kita bincang sikit. Ada tak? Ibu nak panggil nama lah macam tu. Nak uji testing. Adam Fahmi ada tak? Nama dia nombor 1 Adam Fahmi? Adam? Aflah? Ya, cikgu. Oh, Adam ada. Okey, Adam. Search ada berapa jenis search? 2 search. 1, nama apa? Ya. Okey. Tak apalah Adam. Macam ni kelas, disebabkan kamu punya kekangan mungkinlah suara cikgu ni lambat sampai ke faktor internet kekuatan Ada internet. 2 jenis cikgu. Linear search. Dan binary search. Okey, sekarang ni kamu type je dekat message tu, kat message tu kamu type apa yang cikgu tanya, type tengok siapa yang boleh jawab dengan cepat. Type kat situ Okey, yang pertama tadi ni dah dijawab dah. Ada berapa jenis search? Ada berapa jenis search? Adam dah jawab tadi, ada 2 iaitu linear dan binary. Okey, ada berapa jenis sort? 2. Okey, apa nama sort tu? Oi. Lajunya. Okey, bubble sort dan satu lagi? Bucket sort. Okey, good. Okey. Bucket sort tu dia perlukan apa? Kaedah dia ialah baldi. Pak Azamuddin pandai. Kamu ingat baldi tu maksudnya dia perlukan baldi. Baldi tu untuk apa tujuan dia? Siapa boleh jawab? Untuk asing. Asing apa? Baldi tu untuk asing item, pandai. Untuk asingkan item mengikut kumpulan dia lah. Kemudian selepas diasingkan mengikut kumpulan itu, apa perlu dibuat? Urutan. Apa perlu dibuat lepas asingkan? Setiap baldi setiap dalam baldi tu akan disusun semula, akan diisi akan disusun semula. Okey, bagus tu. Cikgu rasa teknik cara ni cepat sikit kamu jawab daripada bercakap. Okey. Seterusnya, apa beza linear dengan binary? Okey, kalau linear ni maksud dia macam mana? Dalam satu line. Faham bagus. Dalam satu line. Kalau bukan yang pertama, maksudnya
Yang kedua. Kalau bukan yang kedua maksudnya? Yang ketiga. Kalau jawapan dia ialah yang keempat, dia akan berhenti yang keempat nah. Dia akan akhir sort yang keempat tu. Bukan sort, berhentilah yang keempat tu. Okay, faham dah? Maksudnya dia susun item tu secara linear dia ada, dan dia akan pilih daripada atas nah, dia pilih kalau yang contohnya A B C D E, pilihan dia ialah A B C D E. Jadi kalau bukan A, B jawapan dia. Kalau bukan B, C. Jawapan dia macam tu nah dalam linear. Okey. Kalau linear, binary pula macam mana? Binary. Apa keyword untuk binary? Ambil yang tengah. Okey, ambil yang tengah, bagus. Isi tengah. Okey, kalau binary ni maksudnya dia kamu kena pertama sekali kena buat apa? Kena isih kan? Dia kena isih dulu. Susun. Kemudian ambil yang tengah. Kemudian tengok pula yang mana besar. Yang mana perlu diabaikan, sebelah kanan ke sebelah kiri kan? Kemudian ambil yang tengah pula antara kanan kiri tu untuk pilih jawapan dia. Okey, bubble sort. Kalau bubble sort tu satu item. Item tu kamu akan dalam satu item tu kamu akan susun. Dia sebenarnya susun, banding, pandai. Keyword dia banding, pandai. Banding, okey. Yang banding apa tu? Banding yang mana? Mula-mula nak banding yang mana? Yang item pertama dengan item yang yang kedua, pandai. Item pertama dengan item yang kedua. Bandingkan item pertama yang kedua. Lepas tu, bandingkan pula item yang kedua dengan yang ketiga. Ikutlah dia nak susunan secara menaik ataupun susunan secara menurun. Langkah banding dua antara dua macam tu. Banding dua macam tu. Okey, Baldi dah siap. Okey, mai